الشيطان الرجيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Yang bermaksud, kalau kamu tidak menolongnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Allah telah pun menolongnya, yaitu ketika kaum kafir di Mekah mengeluarkannya dari negerinya Mekah, sedang ia salah seorang dari dua sahabat semasa mereka berlindung di dalam gua. Ketika ia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau berduka cita, sesungguhnya Allah bersama-sama kita. Maka Allah menurunkan semangat tenang tenteram kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menguatkannya dengan bantuan tentera malaikat yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan syirik orang kafir terkebawah, kalah dengan sehina-hinanya. Dan kalimah Allah, yaitu Islam, ialah yang tertinggi selama-lamanya, kerana Allah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Surah At-Taubah ayat yang ke-40. Demikianlah bagaimana hijrah itu menjadi manifestasi kepada umat yang berjiwa besar. Bukan sekadar hijrah dari segi fizikal yang berlaku, malah melibatkan juga penghijrahan minda, pemikiran dan akhlak. Maka kepercayaan, sikap dan akhlak jahiliyah pada sahabat pada ketika itu berubah kepada kepercayaan, akhlak dan sikap yang bertepatan dengan wahyu Allah Azza wa Jalla yang disampaikan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, usaha memberi kefahaman dan penghayatan terhadap makna hijrah itu diteruskan pula oleh para sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in, salafus salih dan ulama serta pendakwah rahimahullah hingga ke hari ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, penularan wabak COVID-19 menjadikan seluruh dunia perlu menerima norma baharu kehidupan. Umat Islam sebagai umat yang berjiwa besar perlu bersedia untuk berhijrah dan menerima norma baharu yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, dengan menganggapnya bukan sebagai halangan tetapi tangga untuk menuju kejayaan yang hilang gemilang. Hakikatnya, dunia tidak akan menunggu suatu umat untuk sama-sama mencapai kemajuan dan kecemerlangan. Tamadun Islam telah memberi terlalu banyak sumbangan dalam semua bidang, termasuk ekonomi, politik dan sosial. Contohnya ialah Islam telah mengharamkan riba, dan apabila riba dihapuskan, taraf ekonomi umat Islam meningkat serta dapat memecahkan monopoli perniagaan di Madinah. Ia juga menghapuskan penindasan yang disebabkan riba. Politik Islam juga semakin tersusun kerana Islam mementingkan segala aspek dan menitik beratkan kebajikan serta kesejahteraan semua. Begitu juga perkembangan ilmu berlaku dalam bidang teknologi dan perubatan. Oleh itu, umat Islam sesungguhnya adalah umat yang berjiwa besar, optimis dan progresif. Maka hayatilah Islam dengan sepenuhnya dalam kehidupan, agar Islam akan terus dipandang indah bak bunga mekar di taman, baunya semerbak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah, marilah kita bersama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-74. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. Yang bermaksud,
dan orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah untuk membela Islam, dan orang Ansar yang memberi tempat kediaman dan pertolongan kepada orang Islam yang berhijrah itu, mereka lah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka beroleh keampunan dan limpah kurnia yang mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.